Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don. Untuk kali ni kita akan buat satu lagi perbincangan lah, satu lagi perbahasan tentang satu isu ni yang mana bagi aku nak ulah tentang reason kenapa aku rasa orang-orang kita ni dia takut dalam melontarkan pandangan. Dan ni hanyalah pandangan aku semata-mata. Jadi kepada siapa yang tak tahu, sebelum ni aku dah release satu video yang mana aku menyampaikan pandangan aku dan pendapat aku tentang maksud remake tu, dan juga kenapa aku kata sebuah filem ni remake sebuah lagi filem daripada Hong Kong. Dalam masa satu hari, tak sampai 24 jam lah actually, aku mendapat 6,000 views dan 13 dislike, 300 lebih likes, dan juga beberapa komen yang harsh, sangat harsh main bapak siap, yang lain-lain lagi lah. Dalam ni aku, pada siapa yang tak tonton, aku faham ada yang tak tonton aku daripada since day one aku buat video, dan tak menjadi masalah pun kalau dia menyampaikan pandangan dia di dalam bentuk yang lebih orang kata biasa tu dari segi mannerism tu lah dia. Sebab aku cakap baik, aku cakap mungkin tegas tapi baik, aku maksudnya aku tak ada kata-kata kesat dan lucah. Jadi adakah pandangan aku tu layak untuk hampa maki dan juga guli-guli? Kalau hampa rasa benda tu layak sebab aku buat palatau, mari kita tengok pula dari segi konteks palatau tu apa. Palatau ni kalau kita sembang suatu benda tanpa bukti lah, tanpa asas dia. Jadi apa yang aku kemukakan adalah satu perbahasan. Adakah filem KL Gangster sebuah filem remake? Pada awal aku punya video tu, so itu adalah tajuk dia. Maka aku bahaskan kenapa aku berkata sedemikian. Aku menyediakan bukti-bukti, aku sediakan semua benda yang aku reason, yang mana penyebab kepada konklusi aku tu. Maka dalam hal ni, kalau hampa rasa pandangan aku tu tak betul, bagi siapa yang tak tahu, aku ni memang since day one aku buat video YouTube, aku nak belajar tentang filem daripada hampa semua, dan juga aku nak mengajar tentang filem ilmu-ilmu yang aku tahu. Maka dua benda ni yang aku terapkan. Sebab tu aku tak kisah langsung untuk buat kesalahan ke apa ke. Sebelum ni ada orang tegur aku tentang penggunaan terms film making, yang mana aku belajar benda tu daripada dia. Dia kata benda yang sebut tu dipanggil cross parallel editing. Aku tak tahu, but once dia sebut benda tu, law aku dah tahu, dan sampai law ni aku guna kalau ada filem-filem yang aku encounter benda tu, yang aku watch ada apply teknik cross parallel editing, maka aku akan kongsikan dengan hampa. So dekat situ hampa boleh tahu yang aku ni memang macam tu, memang aku nak belajar daripada orang, dan aku nak mengajar tentang apa yang orang ajar aku dan apa yang aku kaji sendirilah. Ada salah, ada betul, tak kisah. Yang penting kita sama-sama belajar, sebab benda tu ilmu. So benda tu pun aku selalu jadikan bahas kalau hampa tengok aku daripada awal lah. Jadi dekat sini aku nak cakap, yang membuatkan manusia ni takut untuk bertukar pandangan adalah kerana negativity tu juga, dan juga mindset kita. Mindset yang hampa apply. Telinga hampa tu macam ada satu positive filter, yang mana positif benda-benda positif tak akan masuk, benda-benda negatif saja masuk. Sebab tu hampa membuat komen dengan amarah, sampai aku salah sebut perkataan Iwan Shah dan Iwan pun aku tertukar pun, benda tu menjadi satu kemarahan kepada hampa. Jadi benda tu agak pelik lah kan, sampai tera tu nak komen apa semua. Kalau aku salah, perbetulkan dengan beradab, sebab aku pun menyampaikan benda tu dengan tak ada kata-kata kesat, tak ada amarah sangat pun apa semua. Kalau hampa rasa hang merumpa duk marah, tu mungkin bagi hang lah. Tapi dari segi apa yang hampa marah sampai sebut kepala bapak lah apa semua ni, jadi siapa yang lebih marah dekat situ? Dua, pasal mentaliti ni, pasal mentaliti kita ni untuk menjadi nation Malaysia yang ke arah lebih maju ni, kita jangan tunggu orang ubah mentaliti, kita sendiri cuba menerapkan mentaliti yang positif ke dalam diri kita. Itu yang aku cuba apply kan, dan itu yang aku cuba amalkan, dan itu yang cuba aku tunjukkan. Kalau pesong sikit tak ada masalah lah manusia kan, tapi still ada orang ingatkan kita. Bila aku bagi pandangan yang salah, aku akan guna analogi seorang teacher dan juga seorang student. Analogi cikgu dan juga students ni, contohnya aku ni students. Okay, aku buat research aku apa semua ni, and orang kata assignment lah.
assignment, aku buat research, aku buat satu thesis dan aku persembahkan dekat hang. Hang sebagai orang yang lebih berilmu daripada aku, adakah hang nak maki aku sebab kajian aku tu? Padahal aku dah buat kajian, bukannya aku pergi kat hang aku cakap kata ni benda ni jadi macam ni apa semua jadi sini. Hang tak ada benda apa yang nak tengok depan mata hang. Hang ni buat kajian ke tak? Jadi kalau salah, betul kan cakap ini? Bukan nak masuk sebenarnya dia ada lagi orang lain yang maksudnya definisi remake ni ada lagi pandangan orang lain yang mana diterima, yang diguna pakai oleh orang filmmaker lain. Faham tak? Mungkin berlalut sikit tapi aku tak ada teks kat sini. So sebagai seorang student, bila aku buat main research aku, takkan hampa nak cakap macam tu. Macam mana kita nak maju kalau kita memperlekehkan orang macam tu dan juga menganjing-anjing kan? Kata banyak ilmu, takkan cara macam tu. Dan kalau aku seorang student pergi kat hampa, bawa research, persembahkan kat hampa kan? Dan hampa buka, hampa kata apa kelayakan hang untuk cakap macam ni dalam research? Dan benda ni takkan habis. Okay, hampa faham analogi yang cuba aku sampaikan? Aku tahu akan ada orang cakap kata yang hang lontarkan tu accusation, celah mananya study. Tengok balik. Sebab tu aku kata dalam mindset kita ni dah terlalu banyak negatif. Telinga kita tu umpama ada positive filter. Tengok balik punya video. Aku mengusulkan, okay, dan aku menyampaikan pandangan aku sendiri. Aku rasa filem tu remake. Okey, itu pandangan aku. Dan kemudian aku cakap kalau benda tu betul, maksudnya impak kepada sama ada benda tu betul ke tak, probability dia. So, jika benda tu betul, apa yang akan jadi konsekuens dia. Itu masih lagi dalam konteks perbahasan, masih lagi aku cuba. Hampa yang terus ke hang ni menuduh ni berat sangat ni, hang cuba menjatuhkan ni. Iya ke? Tengok balik, ubah balik mindset. Sebab tu bila kita ni dipenuhi bila society kita ni dipenuhi dengan orang-orang yang sentiasa memandang semua sudut negatif, sentiasa akan ada benda negatif impak dia. Macam tu lah jadi dia. Aku selepas video tu viral, bukan viral, selepas video tu hit, tak hit sangat lah kan, 6,000 je, tapi dalam masa 24 jam kan, aku shut benda tu sebab aku tak boleh. Aku mental health aku ni tak cukup lagi nak terima pada aku tak cukup bersedia lagi lah, senang cerita kan. Dan aku agak murung. Dan lepas tu aku text a few people untuk bertanyakan pandangan. Dan lah kali aku jumpa lawyer. Aku minta khidmat nasihat dia. Dan dia tengok video aku tu. Dia tengok, dan kemudian dia bagi pandangan dia. Setengah jam aku duduk dengan dia lepas dia tengok video aku tu. Dan dia bahaskan, dan dia tolakkan pandangan aku tu, dia yang sentek macam ni, ke lebih panjang. Sebagai orang yang profesional, sebab aku beritahu ni pasal siapa. Dia kata tuan pengarah takkan kisah sebenarnya ni, jarang lah berlaku. Dia kata sebab benda ni pendapat dan kita bertukar apa semua ni, benda ni bagus dalam melonjakkan orang kata apa, ilmu lah kan. Tapi dia kata dia suruh aku tengok dari sudut lain pula. Dari sudut yang lebih jauh lagi, dia highlightkan banyak benda. Itu yang maksud aku dia menolak skill bar aku tu, pandangan aku tu daripada cetek ni. Aku nampak banyak ni lah. Dia tolak bagi nampak lagi luas. Sebab tu lepas aku jumpa lepas semua ni, lepas aku berbincang dengan lepas semua ni, aku punya mood daripada kosong jadi 100% bertenaga. Dan aku fikir tak payah release lah. View tu cara lain aku boleh dapatkan lagi. Banyak lagi benda yang aku nak tengok. Cuma learn ni, dari segi learn ni aku nak cakap adalah tentang dengan mentality kita ni kan. Hampa duk cakap ikut resmi padi lagi berisi lagi berima apa kat mana. Bila aku ada orang komen kat itu, susah lah macam ni, cakap baik pun kena bash, cakap kasar pun kena bash. Betul, susah bila aku sendiri cakap baik, cakap dengan cara nada yang elok. Hampa cakap niat aku jahat, hampa cakap aku ni menjatuhkan orang. Jadi hampa bash juga. Kok mana pun memang betul. Kok mana pun kita buat baik ke jahat ke, kita akan kena bash. Tapi aku nak highlight kat sini, cuba tukar tu kalau boleh pandangan kita tu. Socrates bila dia dinobatkan sebagai manusia terpandai dekat Athens, dia tak happy terus. Dia terkejut dan dia kata mungkin ini ujian untuk dia mencari orang yang lebih pandai. Jadi dia mengembara mencari dengan orang yang lebih pandai. Nampak tak dekat situ mentality dia tu, mentality orang yang lebih berilmu. Dia tak nampak dari sudut terus nak gembira, terus nak bersyukur ke apa ke tak. Dia macam tak percaya dulu, dia deny benda tu sebab tak mungkin. Mentality tu dia mencari lagi, dia menggali lagi. Itu yang kata kita punya mentality tu. Elon Musk bila dia dinobatkan fifth man yang mencapai dia the fifth person lah dalam dunia ni yang punya harta 100 billion dollars. Ketika dia dapat email daripada Forbes, dia email balik dekat Forbes, benda tu tak penting numbers ni naik dan turun, yang penting dia buat produk yang orang suka dan orang sayang.
yang memudahkan orang selalu sebab Elon Musk ni dia memang buat benda tu, dia buat tunnel yang memudahkan transport kita nak bergerak dari satu tempat ke satu tempat apa semua. So dia itu fokus dia tu, yang dia tak kisah pasal duit tu. Nampak tak mentality dia tu? Mentality kita ni yang kita patut ubah. Bila orang bagi pandangan, bila orang dah buat research, bukannya orang buat pada tahun lah. Bila orang dah buat research, bila orang dah tunjuk kat hampa fakta-fakta yang dia jumpa, benda-benda yang dia jumpa, maka hampa pun dengan bila dia buat dengan cara yang elok, maka hampa pun bidahlah dengan cara yang elok. Barulah kita dapat jalankan perbahasan tu. Orang kata barulah kita dapat bertukar ilmu, barulah kita berkembang. Sebab tu aku suka dengan MS Studio punya konsep. MS Studio ni kalau siapa-siapa yang main jadi speaker, dia tak kisah, dia akan post kat kalau tajuk dia tu best. Dan kalau speaker tu salah, dia takkan buat keluar press release ke apa ke bagi tahu minta maaf, tak. Dia akan wujudkan, dia akan post satu lagi video daripada orang lain pula yang membahaskan isu yang sama tetapi pandangan yang berbeza. Nampak tak kat situ? Itu barulah jadi konsep perbahasan dekat situ. Kita bertukar pandangan. Barulah semua pakat grow. Orang ni boleh tengok kawan ni punya ideologi, kawan ni punya ideologi. Jadi bertukar pandangan. Aku pun tak boleh nak ubah totally pun mindset. Cuma kita cubalah, kita cuba. Aku yakin yang yang subscribe aku ni adalah orang-orang yang faham tentang apa yang aku cuba buat. The reason why aku buat video ni adalah supaya next time kalau ada isu-isu hangat yang aku cuba persoalkan, aku akan klik benda ni dekat komen je, settle. Ataupun aku akan pin terus dekat aku punya video tu, bawah tu dengan section komen. Aku buat tak tahu pada yang lain supaya hampa tengok yang tu. Ni kiranya untuk jangka masa panjang lah video ni. Ini adalah untuk future dan ini adalah untuk kita cuba sama-sama ubah mentaliti kita bagi semua orang tak takut dalam memberi pandangan. Jadi itu saja daripada aku, Mak Don. Terima kasih kepada semua yang saya support. Terima kasih kepada semua yang memberi pandangan. Terima kasih kepada orang-orang yang faham apa yang aku cuba buat lah. Okay, macam Zen Solo, geng-geng movie reviewer lain lah. Movie reviewer lain semua faham. Orang-orang yang komen kata mereka faham tentang apa yang aku cuba usulkan ni apa semua. Kenapa aku share out tu Zen Solo? Sebab Zen Solo ni dia sebenarnya aku rasa dia berilmu daripada aku. Tapi aku tak, sebab dia sebab tentang dulu pasal Vanishing Act, dia tahu pasal Vanishing Act tu lagi banyak daripada aku. Jadi aku rasa, dan dia juga dah pernah tonton filem-filem yang aku tak sempat nak tonton lagi. Jadi bagi aku dia tu, aku rasa dia orang yang berilmu. Cuma dia suka dengar pandangan-pandangan orang lain apa semua tu. So terima kasih sekali lagi. Jangan lupa kalau hampa suka dengan konten-konten aku ni, jangan lupa subscribe, komen pandangan hampa tentang adakah apa yang aku cakap ni hampa rasa ada betul dia, ada salah dah, hampa tahu hampa mempunyai pandangan yang lain. Maksudnya dari segi kenapa orang tak suka bagi pandangan ni, hampa pula ada pandangan lain mengenai isu tu. Sebab yang aku highlightkan hanyalah tentang mentaliti manusia, mentaliti kita ni dalam menerima sesuatu isu tu. Jadi kot hampa ada pandangan kot lain, jadi kita boleh bahas lah. Alright, so kita jumpa lagi untuk next time. Thank you, bye bye.